Baiklah, kita masih lagi dalam bab 3, sistem persamaan matematik tambahan tingkatan 4. Masih lagi standard pembelajaran 3.1.2. Tadi kita dah tengok kaedah penghapusan. Sekarang kita akan gunakan kaedah penggantian. Penggantian ni maksudnya kita gantilah. Ganti ni macam mana kita nak gantikan? Kita jadikan salah satu pemboleh ubah tu sebagai perkara rumus. Tips dia macam mana? Okey, apa yang pemboleh ubah mana yang sesuai kita jadikan dia sebagai perkara rumus? Kita tengok pemboleh ubah yang perkali dia ialah 1. Dia lagi mudah lah. Okey, sekarang saya labelkan 3x tolak y tolak z sama dengan negatif 120. Itu sebagai persamaan 1. Jadi y tolak 2z sama dengan 30. Ini sebagai persamaan 2. X tambah Y tambah Z sama dengan 180 sebagai persamaan 3. Okay, jadi, bila ada 3 pemboleh ubah, dia ada 3 persamaan untuk kita selesaikan. Kalau ada 2 pemboleh ubah, dia ada 2 persamaan. 1 pemboleh ubah, 1 persamaan. Jadi, daripada 3 pemboleh ubah, kita akan jadikan dia 2 pemboleh ubah, kemudian baru jadikan 1 pemboleh ubah, 1 persamaan, supaya kita boleh selesaikan. Baiklah, kalau kita perhatikan persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 2 ni, dia hanya ada pemboleh ubah Y dan Z sahaja. Jadi, saya tukarkan Y ni perkali dia 1 kan? Okey, jadi kita jadikan Y sebagai perkara rumus. So, Y sama dengan 30 tolak 2Z, pindah sebelah jadi tambah 2Z. Okey, ini sebagai persamaan 4. Okay, Jadi, kita dah ada Y dalam sebutan X. Y dalam sebutan X. Jadi, kalau kita perhatikan, dia tak ada X. Y dalam sebutan Z. Jadi, kalau kita perhatikan, dia tak ada sebutan X. Jadi, apa yang kita buat? Kita akan gantikan X ni, kita tukarkan X sebagai perkara rumus. Jadi, kita akan pertimbangkan persamaan 1 dan persamaan 3. Okey, mana yang lagi mudah nak jadikan X sebagai perkara rumus? Kita tengok perkali bagi X. Perkali bagi X untuk persamaan 1, 3. Perkali bagi X untuk persamaan 3, 1. Jadi, antara 3 dengan 1, 1 lah yang lagi mudah. Jadi, daripada persamaan 3, saya tukarkan persamaan 3 ni. Saya jadikan X sebagai perkara rumus. Daripada persamaan 3, kita ada X tambah Y. Tak cantik pula letak 1 macam ni. Tambah Z sama dengan 180. Ini persamaan 3. So, kita jadikan X sebagai perkara rumus. 180 tolak Y tolak Z. Okey, nak letak persamaan nombor ke 5 lah. Okey. Jadi, daripada persamaan 3 kita dah guna, kita masuk ke dalam persamaan 1. Gantikan persamaan 5. Dah nama dia kaedah penggantian kan? So, ganti. Kalau tadi kaedah hapus, kita hapus je. Ganti persamaan 5 dalam persamaan 1. Kenapa kita ganti dalam persamaan 1? Sebab kita nak ada sebutan Y dan Z sahaja. Supaya kita boleh match dengan persamaan 4 kita tadi. Okay, jadi 3 X kita apa dia? X kita ialah persamaan 5 lah. 180 tolak Y tolak Z tolak Y tolak Z sama dengan negatif 120. Okay, kalau saya tulis balik lah persamaan ni takut macam apa? Keliru 3, sini X, ni semua ni X tolak Y tolak Z sama dengan negatif 120. Ini persamaan 1. Jadi X kita apa dia? X kita yang ini. Yang daripada persamaan 5 tadi. Okey. So, kita kembangkan. Jadi, kalau kita perhatikan persamaan kita ni, hanya ada sebutan Y dan Z. Jadi, dia match lah dengan persamaan 4 tadi. Okey. 3 dapat 180 dapat 540 tolak dengan 3 dapat Y, 3Y tolak dengan 3 dapat Z, 3Z tolak Y
tolak Z negatif sama dengan negatif 120. Okey, mudah kan? 540 tolak 3Y tolak Y tolak 4Y tolak 3Z tolak 4Z tolak tolak 3Z tolak Z tolak 4Z sama dengan negatif 120. Okey, mudahkan lagi. Negatif 4Y tolak 4Z sama dengan negatif 120 tolak dengan 540. Okey. Negatif 4Y tolak 4Z sama dengan negatif 120 tolak 540 sama dengan negatif 660. Sekarang ni kita tengok ni 44660. 4 ni adalah dia punya faktor sepunya. Kita boleh mudahkan lah. Saya boleh bahagi dia dengan negatif 4. Nak jadikan nombor dia lagi kecil dan cantik. Negatif 4. Kenapa bahagi dengan negatif 4? Sebab kita nak kecilkan persamaan ni. Nak mudahkan dia. Tak nak bahagi pun boleh. Nak bahagi pun boleh sebab 4 adalah faktor sepunya. Faktor sepunya bagi 4 dan 660. Jadi kalau kita kecilkan, kita akan dapat Y tambah negatif 4 bahagi negatif 4 jadi tambah 1. 1Z sama dengan negatif 660 bahagi 4 dapat positif 165. Okey, ini sebagai persamaan berapa ni? 5 persamaan 6 lah. Okey, jadi kita pertimbangkan persamaan 6, ini Y dan Z. Kemudian persamaan 4 ni tadi. Dia ada Y dan Z. Ni Okey, saya turunkan balik persamaan 4. Mana ni? Ke atas Y. Y sama dengan persamaan 4. Saya tulis balik kat tepi sini lah. Y sama dengan 30 tambah 2Z. Ini persamaan 4 tadi. Okey, apa yang kita perlu buat? Kita gantikan je lah. Gantikan. Kan kaedah penggantian. Jadi mengganti-ganti je lah. Ganti persamaan 4 dalam persamaan 6. Supaya apa? Supaya hanya ada satu pun boleh ubah. Kita tak nak Y pula. Jadi Y persamaan 6 kita ialah Y tambah Z sama dengan, saya tulis jarak sikit sebab Y ni saya nak gantikan dengan persamaan 4 sama dengan 165. Ni persamaan 6. Tapi Y ni kita tak nak Y. Y kita ialah yang ini. Jadi kita gantikan Y dengan sekatan Y. Y kita apa dia? 30 tambah 2Z. Okey. 2Z tambah Z, 3Z sama dengan 165 tolak dengan 30. Okay, so jadi 3Z sama dengan 135. Kita nak cari Z, bahagi dengan 3 sebelah kiri, bagi 3 sebelah kanan. So Z sama dengan 45. Okay, gantikan Z sama dengan 45 dalam persamaan mana? Persamaan 4 lah yang senang. Ni. Dia senang. Jadi Z, sebab apa saya kata senang? Sebab Y dah dekat depan. Z sama dengan 45 dalam persamaan 4. Sebab apa? Sebab kita kira, kita terus dapat Y. Y sama dengan 30 tambah 2. Z kita ialah 45. 30 tambah 2 dapat 45, 90. So dapat 120. Okay. Mana lagi nak tulis jawapan? Dah penuh dah ni. Okay. Sekarang dah ada nilai Z. Kita dah ada nilai Y. Kita nak cari nilai X. Nak cari nilai X, gantikan dalam persamaan. Mana yang senang? Persamaan 5 lah yang senang. Sebab apa yang senang? Saya kata dia senang.
Sebab dia dah ada X sama dengan ni. Jadi ganti ganti Z sama dengan 45 dan Y sama dengan 120 dalam persamaan 5. Dan nama dia kaedah penggantian kan. So X sama dengan persamaan 5 apa? 180 tolak Y, 180 tolak Y tolak Z. Okey, Y kita apa? Kita gantikan Y. Y kita ialah 120. Sini 120. Z kita apa? Z kita 45. So pada Z gantikan 45. So kita dapat X sama dengan 180 tolak 120 tolak 45, 15. Itu jawapan dia. Okey. Oleh itu, kesimpulan dia X sama dengan 15, Y sama dengan 120, Z sama dengan 45. Ni kalau kat kertas tu tulis bawah sekali lah. Yang ini dah tak cukup ruang, saya tulis juga. Okey. Okey, moga dapat membantu.